Salam sejahtera, ini perkembangan yang baru kami terima. Ini khususnya melihat kepada platform astroawani.com yang mana kami siarkan laporan khas, laporan terkini berkaitan dengan sebuah pesawat Cina dengan 133 individu dilaporkan terhempas di wilayah Guangxi pada Isnin dan kejadian itu turut menyebabkan kebakaran di kawasan pergunungan. Pasukan penyelamat telah dihantar ke lokasi kejadian dan jumlah mangsa yang terlibat masih belum diketahui. Pesawat tersebut dilaporkan dalam perjalanan dari Kunming ke Guangzhou dan ini laporan yang baru kami terima iaitu khususnya melibatkan satu ataupun sebuah pesawat yang membawa penumpang 133 individu dan setakat ini daripada laporan media tempatan masih lagi belum ada pengumuman khas ataupun pengumuman rasmi berkaitan dengan status kini berkaitan dengan keadaan terkini penumpang-penumpang yang berada dalam pesawat yang dilaporkan terhempas itu. Difahamkan pesawat terhempas di sebuah kawasan pergunungan dan dikatakan menurut ataupun berdasarkan laporan daripada media tempatan CCTV yang mana melaporkan kemalangan itu melibatkan penerbangan China Eastern 737 MU5735 yang mana berdekatan dengan bandar Wuzhou di daerah Teng. Dan pada ketika ini dan seperti mana yang dilaporkan oleh media tempatan dan juga antarabangsa, pasukan penyelamat telah dihantar ke lokasi kejadian dan jumlah mangsa yang terlibat masih belum diketahui. Setakat ini apa yang boleh kami bawakan adalah berkaitan dengan ini adalah perkembangan terkini, breaking news berkaitan dengan sebuah pesawat Cina yang dilaporkan terhempas di sebuah kawasan pergunungan. Perkembangan lanjut akan kami bawakan khususnya di platform astroawani.com dan antara lain anda boleh lihat pada ketika ini khususnya kita melihat kepada satu ciapan khususnya di Twitter Aviation Safety Network yang mana turut menyatakan ataupun mengumumkan satu perkembangan ataupun laporan yang sama berkaitan dengan penerbangan Boeing 737 yang dilaporkan terhempas. Penerbangan tersebut sepatutnya daripada Kunming ke Guangzhou, tetapi apa yang dilaporkan sehingga pada waktu ini terhempas di kawasan pergunungan. Perkembangan rasmi akan kami bawakan ataupun perkembangan semasa akan kami bawakan dari semasa ke semasa. Okey, baik. Cerita di sebalik berita untuk waktu ini adalah kalau diikutkan untuk hari ini adalah hari pertama bagi sesi persekolahan baharu bagi kalender akademik bagi tahun 2022-2023 dan kalau diikutkan daripada apa yang dimaklumkan sebelum ini ada banyak perubahan dan juga ada beberapa SOP yang telah pun diumumkan khususnya melihat kepada keadaan semasa. Dan kalau boleh saya nak terus bersama dengan rakan saya Amirul, wakil wartawan Astroawani di Perak yang mana membuat sedikit liputan khususnya melihat kepada tinjauan hari pertama sesi persekolahan melihat pada sesi kalender 2022-2023. Mungkin boleh dikongsikan secara keseluruhannya liputan dan juga cerita hari pertama, bagaimana gelagat yang dikongsikan oleh anak-anak dan juga mungkin ibu bapa reaksi hari pertama mereka. Terima kasih Fauzi di negara dan pagi tadi saya bersama juru kamera Firdaus Razmi dan juga rakan-rakan media lain berada di Sekolah Kebangsaan SK Syed Idrus di Kampung Kuak Hili di Cemor. Walaupun ianya berada di Cemor di dalam Ipoh, tetapi ianya merupakan sebuah sekolah yang berada di kawasan luar bandar. Keberadaan saya dan juga rakan-rakan yang lain bersempena dengan lawatan kerja Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razif Mat Jidin bagi meninjau perjalanan hari pertama pengoperasian sekolah pada hari ini. Jadi sekitar jam 7 pagi, ibu bapa dan anak-anak terutamanya yang baru hendak memasuki darjah 1 menunjukkan wajah keterujaan mereka. Di samping ada juga menunjukkan wajah-wajah riak ceria mereka tidak sabar untuk masuk ke sekolah, terutama bagi yang pertama kali berada di sekolah. Di samping itu juga dapat dilihat ketika tinjauan rakan-rakan media bersama kami juga dapat dilihat tidak ada sebarang orang kata drama air mata, drama berpeluk tangan ke atau berpeluk kaki ke antara ibu dan anak. Sebab kita boleh katakan mungkin anak-anak di sini, di sekolah ini
sangat memahami keadaan, sangat orang kata dah boleh beradaptasi dengan keadaan sekeliling. Dan mereka juga dilihat sangat akur dan patuh terhadap segala arahan yang diberikan oleh ibu bapa dan guru. Di samping itu juga ketika berada di sekolah berkenaan pada pagi tadi, cuaca agak baik walaupun sekitar jam 9.10 itu agak hujan, tetapi ia tidak mematahkan semangat ataupun kita boleh kata melunturkan semangat mereka ini untuk terus berada di sekolah. Selain itu juga ya Fauzi, guru-guru di sekolah di SK Saidoh juga saya lihat antara guru-guru yang saya boleh katakan antara guru yang terbaik. Yang mana mereka ini cuba untuk mewujudkan suasana ceria dan riang bagi pelajar-pelajar ini menguti pelajaran mereka pada hari ini. Antaranya melakukan senaman-senaman ringan, menyanyi dan sebagainya. Kita boleh katakan ini supaya mengurangkan rasa gemuruh ataupun kita boleh katakan menambah minatlah kepada anak-anak ini untuk terus berada di sekolah. Dan keberadaan saya juga di situ saya melihat apabila nak habis waktu sekolah tadi kan, guru-guru memberikan belon sebagai orang kata souvenir kepada anak-anak ini. Dalam secara tidak langsung ia boleh memberikan motivasi ataupun pandangan kepada mereka ini bahawa sekolah adalah tempat yang seronok, tempat yang orang kata tidak perlu ditakuti, tidak perlu tidak perlu gerunlah untuk ke sekolah pada esoknya. Fazil. Amirul, mungkin boleh juga dikongsikan pada waktu ini selain pada kita melihat pada gelagat anak murid ataupun kanak-kanak ini, mungkin yang juga yang menjadi perhatian dan juga yang perlu diberi perhatian adalah tentang reaksi hari pertama bagi ibu bapa ataupun penjaga yang menghantar anak-anaknya. Mungkin boleh dikongsikan sedikit apa respon dan juga reaksi ibu bapa dan juga penjaga melihat kepada hari pertama perjalanan hari pertama bagi sesi persekolahan murid khususnya di sekolah berkenaan. Baik Fauzi. Sudah tentu ibu bapa juga menunjukkan rasa riak, gembira dan keterujaan mereka bersama dengan anak-anak. Mana tidaknya ada antara mereka yang orang kata pertama kali ada menghantar anak mereka ke sekolah untuk menerima ilmu, untuk memberi ruang kepada anak-anak mereka ini mencapai kejayaan dan sebagainya. Dan itu juga saya bertanyakan kepada mereka ni, kepada ibu bapa, apakah persediaan mereka untuk membawa anak mereka pada pagi tadi. Mereka memberitahu ada antara anak-anak mereka ini yang seawal lebih daripada sepatutnya saya tiba itu jam 7 pagi. Ada yang dah berjam-jam awal dah sampai ke sekolah, semangatnya kan, dah bangun seawal pagi untuk ke sekolah. Ada yang juga dia kata lebih awal bangun daripada mak ayahnya kan, minta mak ayah untuk teman tolong mandikan dia, tak sabar-sabar nak pergi sekolah pada hari ini. Jadi ini antara reaksi yang kita boleh katakan apabila anak pun teruja, anak pun seronok. Jadi sudah tentu ibu bapa tidak terlepas juga untuk mempunyai rasa teruja gembira yang sama. Okey, apa kata kita dengarkan sedikit reaksi ataupun apa yang disampaikan ataupun dikongsikan oleh Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berhubung dengan kalau diikutkan hari ini adalah hari pertama dikongsikan sebenarnya kalau ikut statistiknya 2.7 murid hadir secara bersemuka pada hari pertama dan bagaimana beliau sendiri melihat pada perjalanan hari pertama sesi persekolahan ini. Kita dengarkan. Jadi secara umumnya berdasarkan tinjauan kami pagi ini melihat bahawa ibu bapa umumnya bersedia untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Dan alhamdulillah jika kita lihat kehadiran untuk murid tahun 1 yang baru hadir pertama kali secara bersemuka pada pagi ini, pertama kali hadir ke sekolah, kehadiran adalah pada tahap yang baik. Jadi secara umumnya kita lihat bahawa ibu bapa bersedia untuk menghantar anak-anak mereka, namun pada masa yang sama semua antara kita ingin melihat agar segala SOP itu dapat dipatuhi dengan baik supaya sesi persekolahan ini terus berlangsung dalam keadaan yang selamat dan teratur. Amirul, apa yang disebutkan oleh Menteri Pendidikan Yang Berhormat Datuk Dr. Razi Jidin tadi, beliau berharap agar SOP yang digariskan oleh pihak kementerian dan juga apa yang dilaksanakan oleh pihak sekolah harap-harap dipatuhi oleh anak murid ataupun murid-murid sekolah dan juga ibu bapa ataupun penjaga yang hadir untuk menghantar anak-anak mereka pada hari pertama ini. Mungkin boleh dikongsikan tinjauan yang dilakukan oleh Amirul sendiri untuk melihat kepada kepatuhan dan juga sejauh mana mereka sendiri dah faham
faham tentang perlunya patuhi ataupun ikuti SOP yang telah pun digariskan ataupun telah pun dimaklumkan lebih awal sebenarnya kepada ibu bapa dan juga murid-murid sekolah ini? Baik, Fauzi. Benar apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, yang bahawa ibu bapa, anak-anak dan juga guru juga di semua peringkat di sekolah tadi amat memainkan peranan penting dalam soal pematuhan SOP untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19 ini, Fauzi. Dan tentang saya bertanyakan pekerjaan mereka ini dari sudut aspek SOP ini. Dan mereka memberitahu membekalkan dengan extra pelitup muka berlebihan supaya anak mereka ini dapat menggantikan pelitup muka dengan lebih baik. Sekiranya kalau pelitup muka ni terputus ke dan sebagainya, ada pelitup muka lebihan yang boleh mereka pakai. Selain itu juga, ibu bapa ada juga yang membekalkan hand sanitizer ataupun cecair pembasmi kuman tangan, dan juga ada antara ibu bapa yang memastikan bahawa anak mereka ini tidak bergejala. Kalau ada sesama, ada batuk, mereka bagi tahu yang mereka tidak sesekali akan hantar anak mereka ke sekolah. Bimbang anak mereka akan lebih teruk dan juga bimbang akan menjangkiti rakan-rakan ataupun murid-murid yang lain. Itu antara orang kata kebimbangan ataupun perkara yang diambil perhatian oleh ibu bapa para pelajar di sini. Selain itu juga dalam kalangan murid, saya mendapati mereka ini amat mematuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak sekolah sewaktu di pagar sekolah sehinggalah ke kelas, waktu rehat, ketika makan dan sebagainya, sangat mematuhi SOP yang ditetapkan. Antaranya sentiasa memakai pelitup muka. Itu yang saya rasa saya kagum lah. Kan? Sebagai orang dewasa, kita mungkin boleh ambil pengajaran yang kita lihat kanak-kanak ini pun boleh patuh SOP. Boleh pakai pelitup muka. Saya rasa kalau ada golongan dewasa yang tak nak patuh SOP ni patut malu dengan kanak-kanak sedemikian. Sebab mereka sangat mematuhi SOP, memakai pelitup muka sepanjang masa. Kecuali waktu makan. Bila waktu makan, mereka buka kejap pelitup muka, kemudian makan seperti biasa dan basuh tangan, cuci tangan dan pakai balik pelitup muka dengan sebetulnya. Dan bagi pihak sekolah pula, saya lihat pihak sekolah telah melakukan segala prosedur-prosedur yang sepatutnya, dengan antaranya meletakkan garisan supaya adanya penjarakan-penjarakan fizikal, SOP seperti seperti makan di kelas pada waktu rehat, tidak melakukan aktiviti-aktiviti berkumpulan dan sebagainya. Dan ada ketika saya melihat seorang kanak-kanak ni dia nak makan, dia terpegang meja, gurunya tegur, "Adik, tolong basuh tangan kembali." Dan murid itu bangun, dia pergi keluar ke tandas dan basuh tangan kembali dan kembali ke kelas. Jadi saya lihat dekat sini, suasana keharmonian pematuhan SOP itu sangat baik dalam kalangan guru, murid dan juga ibu bapa sendiri di sini, Fauzi. Okey, baik. Terima kasih kepada Amirul Rabbani. Amirul Rabbani adalah Wakil Esro Awani Perak yang mana berkongsi sedikit tinjauan bagi hari pertama sesi persekolahan bagi kalender akademik bagi 2022-2023. Dan kalau ada terlepas untuk mengikuti ataupun apa cerita corak-coret ataupun hari pertama tinjauan yang beliau lakukan, boleh turun ke esroaudio.com. Malah Amirul turut berkongsi salah satu cerita ataupun laporan berita yang berkaitan dengan lawatan rasmi oleh Yang Berhormat Menteri Datuk Dr. Razif Jidin, antaranya seperti Kementerian Pendidikan buat perincian khususnya melihat kepada isu guru yang bersara awal, kerana apa yang dimaklumkan sebelum ini jumlah guru yang mengambil keputusan untuk bersara awal di negara ini yang dianggarkan sama dengan jumlah guru yang bersara wajib, tanpa mendedahkan angka berapa sebenarnya jumlah guru yang bersara awal daripada tempoh ataupun daripada tempoh persaraan yang sepatutnya. Datuk Dr. Razif Jidin mengatakan KPM sedang membuat perincian lanjut berhubung dengan perkara berkenaan. Artikel lanjut anda boleh terus ke esroaudio.com, ada kami siarkan artikel dan juga laporan berita berkaitan dengan perkara tersebut. Baik, cerita berehat seketika, kembali lagi selepas ini.